Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Saiful di Inspirasi Ilmu. InsyaAllah, video pada kali ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu, Perak dan Selangor yang berani mengeluarkan kutubah berkaitan ajaran sesat di Malaysia. Jadi mari kita lihat beberapa petikan dari isi kutubah oleh Jabatan Agama Negeri Terengganu pada 20 Mei 2022 yang bertajuk Kesesatan Akidah Membawa Padah. Menurut laporan JAKIM, melebihi 100 ajaran telah difatwakan sebagai sesat di seluruh Malaysia, meliputi pelbagai bentuk sama ada sesat melalui aliran pemikiran, amalan perbomohan dan penilikan yang bercanggah dengan Islam, khurafat, ajaran batiniyah, serta ajaran yang di luar dari amalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ajaran-ajaran batiniyah ini dianggap sesat oleh JAKIM. Maka kita harap jabatan-jabatan agama dapat memantau platform media sosial seperti YouTube yang digunakan sebagai medium untuk menyebarkan ajaran-ajaran batiniyah ini yang terlalu banyak sekarang ini. Kita lihat lagi petikan kutubah Negeri Terengganu ini dalam menerangkan lagi siapa kumpulan-kumpulan ini. Beberapa ajaran telah difatwakan sebagai sesat, antaranya Millah Abraham, Kanzun Makhfiyan, Rufaqa, Hizbut Tahrir, Wahdatul Wujud dan banyak lagi yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini penting kerana ajaran Wahdatul Wujud kembali aktif diajarkan di media sosial, terutamanya di YouTube, dan ada sebahagian asatizah yang menyokong Wahdatul Wujud dengan mengatakan ajaran ini sebenarnya tidak sesat bagi ahlinya, tetapi sesat bagi bukan ahlinya. Persoalannya, adakah ajaran Islam ini adalah ajaran inklusif bagi sebahagian orang sahaja? Dan adakah benar apa yang orang di dalam video ini sebutkan? Wahdatul Wujud ni sesat bagi bukan ahli dia, sesat. Sebab tu orang-orang tasawuf mengharapkan baca kitab-kitab dia. Haram, dosa. Tak boleh baca. Baca sesat. Patut tulis buat faedah apa? Untuk ahli dia saja. Orang bukan ahli jangan masuk capur lah. Kalau orang bukan ahli masuk capur, kubah. Maka kita harap ajaran-ajaran sesat yang telah difatwakan sesat ini dapat dipantau dan dikawal oleh pihak yang bertanggungjawab supaya tidak menjadi barah dalam kalangan masyarakat. Banyak ciri-ciri ajaran sesat yang disebut di dalam isi kutubah ini dan saya tertarik dengan ciri-ciri yang ke-8 dalam kutubah ini. Di antara ciri-cirinya, mendakwa ajaran dan tarikat yang diamalkan diambil terus dari Rasulullah SAW secara jaga. Jadi jika ada tarikat yang mendakwa seperti ini, maka ketahuilah kita, ia adalah sebahagian dari ajaran sesat. Kesan dari kita menjerumuskan diri dalam ajaran sesat ini juga disebut di akhir kutubah bahawa terbubarnya ikatan perkahwinan antara suami isteri, pegangan akidah yang menyeleweng juga menyebabkan seseorang itu tidak diurus dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam selepas kematiannya. Jadi ini adalah peringatan dan amaran kepada mereka yang terlibat dengan ajaran-ajaran sesat ini supaya lebih berhati-hati dalam menerima sesuatu ajaran di masa hadapan. Kutubah dari Jabatan Agama Negeri Perak pula pada 27 Mei 2022 yang bertajuk Ajaran Sesat Mengancam Keselamatan Negara. Kutubah memetik kata-kata Imam Ibn Kathir. Menurut Imam Ibn Kathir, antara kesesatan terawal yang dilakukan dalam sejarah tamadun Islam ialah mengagungkan kubur yang dianggap keramat. Berlaku pada penghujung zaman Abbasiyah 866 Masihi. Ummah boleh disesatkan melalui amalan-amalan berunsur pemujaan kepada kubur atau makam atau tugu yang dibina atau pemujian dan pendewaan terhadap orang perseorangan yang masih hidup, diiktiraf mempunyai sifat-sifat keistimewaan dan pengaruh serta kuasa yang luar biasa. Isi kutubah juga mengaitkan hubungan ajaran sesat dengan keganasan. Justeru sejarah membuktikan bahawa ajaran sesat boleh bertukar menjadi gerakan radikal dan ganas
jika tidak dibanteras oleh masyarakat. Mimbar juga mengingatkan sebuah kisah, iaitu dikisahkan bahawa Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Baginda SAW menjawab bahawa pada ketika itu muncul kelompok manusia yang enggan menjadikan sunnah dan ajaran tinggalan Baginda SAW sebagai sumber beragama. Baginda SAW turut memberikan gambaran pada akhir zaman juga akan muncul sekelompok manusia, iaitu pendakwah yang akan menjerumuskan ummah ke dalam api neraka, dan kelompok manusia tersebut adalah sebahagian daripada umat Islam sendiri. Di penghujung khutbah diakhiri dengan sabda Rasulullah SAW, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Bermaksud, aku sampaikan pesanan ini untuk kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, dengar dan taatlah pemerintah walaupun kalian dipimpin oleh seorang abdi, kerana sesiapa yang hidup pada zaman tersebut, iaitu akhir zaman, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka oleh itu berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, iaitu panduan, dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Hadis riwayat Tirmizi. Tajuk khutbah bagi negeri Selangor pula agak menarik dengan tajuk "Biarkan luncai terjun dengan labu-labunya". Isi khutbah memetik beberapa senarai ajaran-ajaran sesat, di antaranya ajaran Kahar bin Ahmad, Tarikat Naqsyabandiyah, Qadirun Yahya, Aurat Ismailiyah, ajaran ilmu hakikat Hasan bin Junid, Tarikat Samaniyah Ibrahim Bonjol, pemikiran liberalisme dan pluralisme agama, pembedahan batin, dan lain-lain dalam senarai yang panjang. Ini satu usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh jabatan-jabatan agama dalam mengeluarkan teks-teks khutbah Jumaat yang menyentuh isu-isu semasa mengenai ajaran-ajaran sesat yang semakin menjadi-jadi kebelakangan ini. Dengan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah syabas kepada penulis teks-teks khutbah negeri Terengganu, Perak dan Selangor yang sangat proaktif dengan isu-isu semasa yang berlaku di negara kita ini. Namun, saya agak kecewa dengan teks khutbah dari Negeri Sembilan pada 13 Mei 2022 yang bertajuk Tasawuf dan Tarikat Sebahagian daripada Islam. Ini kerana mari kita lihat petikan khutbah berikut. Wujud beberapa kelompok yang bertindak sebagai penyebar pemikiran yang menyanggah aliran kesufian. Mereka cuba merosakkan dan memberikan gambaran yang buruk tentang tasawuf dan tarikat kepada masyarakat. Mereka juga memberikan pandangan yang kurang sopan kepada tasawuf dan tarikat secara berterusan. Persoalan yang timbul adalah siapa yang dimaksudkan oleh penulis teks ini. Beberapa kelompok yang cuba merosakkan dan memberi gambaran buruk tentang tasawuf dan tarikat kepada masyarakat ini. Kelompok-kelompok itu tidak dinyatakan secara jelas di dalam teks khutbah itu. Menimbulkan lagi persoalan siapakah mereka, dan jika benar mereka itu wujud, apakah sebenarnya yang mereka katakan dan perjuangkan. Persoalannya lagi, siapakah sebenarnya yang merosakkan imej tarikat itu sendiri kalau bukan guru dan pengikut-pengikutnya? Dan siapakah yang sebenarnya kurang sopan kepada tarikat itu sendiri, melainkan mereka sendiri? Di antara petikan khutbah lagi, penulis memetik kata-kata Ibnu Nujaim Al-Hanafi yang menyatakan bahawa Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Al-Hasan, "Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighalul 'abdi bima la ya'nih." Maksudnya, antara tanda Allah berpaling daripada hambanya termasuklah dia menjadikan hambanya itu sibuk dengan perkara yang sia-sia. Semakin banyak penulis cuba menerangkan tajuk ini, semakin banyak persoalan yang timbul. Antaranya, adakah sebahagian tarikat yang berzikir sambil menari-nari itu tidak melakukan sesuatu yang sia-sia? Adakah sebahagian tarikat yang berhabis wang dan ringgit menghiasi sesebuah perkuburan itu satu perbuatan yang tidak sia-sia? Penulis memetik lagi kata-kata Al-Imam Al-Ghazali, iaitu pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bahawa perdebatan yang bertujuan menunjukkan kelebihan dan kemuliaan sendiri menjadi salah satu punca akhlak mazmumah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi disukai oleh iblis laknatullahi alaih. Penulis sebenarnya nak tujukan kata-kata ini kepada siapa ni? Adakah kepada mereka ini?
Dia kita buat pembicaraan. Kita pergi sebuah kereta mengadak dia kalau dia bebas sangat. Penulis juga memetik ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya sesungguhnya golongan yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan mendapat azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah mengetahui setiap perkara yang sedang kamu tidak mengetahuinya. Adakah penulis maksudkan mereka ini? Mereka setengah tu agak sensitif. Kalau kita kata dia bersyarah, lain macam bunyi dia, kita kata, entah ni Wahabi ke? Jangan Syekh. Jangan tuduh sebarangan. Tapi kalau kita kata antar salafi, mungkin dia lebih gembira. Di akhir khutbah, penulis sempat berpesan dengan sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Maksudnya cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Riwayat Muslim. Komen saya yang terakhir, eloklah penulis belikan cermin besar untuk melihat wajahnya sendiri. Mungkin cermin besar beliau yang di rumah tu pecah agaknya. Para penonton inspirasi ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu perbahasan kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.